Okey, apa khabar semua? Jadi hari ini cikgu ingin sambung berkaitan dengan cara merekod jurnal am. Okey, kita tengok kita ingat kembali ada 6 fungsi jurnal am, iaitu catatan pertama, yang kedua belian ABS secara kredit, yang ketiga jualan ABS secara kredit. ABS ni adalah aset bukan semasa. Yang keempat iaitu am bilat. Yang kelima modal tambahan kecuali tunai dan bank, kerana tunai dengan bank kita akan rekod di buku tunai. Yang keenam iaitu catatan penutup. Jadi cikgu akan terangkan satu persatu. Kita pergi kepada fungsi yang pertama. Okey, catatan pembukaan ataupun permulaan. Jadi sumber maklumat kita akan dapat daripada yang pertama permulaan soalan, maksudnya daripada ayat pertama dalam soalan. Yang kedua dokumen iaitu memo. Jadi anda kata dibagi dalam bentuk dokumen dia adalah memo. Okey, jadi prinsip merekod. Okey, yang ini yang kamu kena ingat. Jadi, prinsip merekodnya iaitu debit asset, kredit liability dan modal. Okey, kenapa perlu didebitkan aset? Kerana aset dalam keadaan yang bertambah, dan kredit liability dan modal juga kerana dalam keadaan yang bertambah. Okey, jadi untuk permulaan dalam merekod, ketiga-tiga aspek ini ataupun ketiga-tiga kelas ekor ini dalam keadaan yang bertambah kerana kita baru memulakan perniagaan. Namun bagi perniagaan yang telah lama dimulakan ataupun perniagaan yang meneruskan perniagaan, kita anggap ini sebagai baki. Jadi baki-baki ini dalam keadaan yang bertambah lah, duduk di keadaan yang positif. Okey, jadi kedua-dua belah mesti imbang. Jadi kamu nak tahu kamu rekod betul ke tidak, pastikan bahagian debit dan bahagian kredit adalah imbang. Jika modal tidak diberi, guna rumus modal sama dengan aset tolak liability. Kadang-kadang soalan dibagi nilai modal. Okey, itu tak ada masalah. Dan kadang-kadang soalan memang suruh kamu mencari nilai modal. Walaupun tidak diberi, kamu boleh mendapatkan nilai modal dengan menggunakan rumus ini, iaitu aset tolak liability. Dan akhirnya kamu akan dapat kedua-dua belah adalah imbang. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh merekod. Okay, cikgu bagi kat sini, contoh-contoh ni adalah contoh yang cikgu terangkan sebelum ini. Contoh-contoh ini boleh kamu dapat dalam buku teks. Okey, pada 1 Januari, Encik Farid memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah RM35,000 ke dalam bank dan perabot bernilai RM2,400 ke dalam perniagaan. Jadi, untuk catatan pembukaan ini, kamu kena pasti ada 2 status perniagaan. Macam status kamulah bujang ke berkahwin. Tapi untuk perniagaan, kita ada 2 status, iaitu memulakan perniagaan ataupun meneruskan perniagaan. So, contoh 1 ini merujuk kepada urus niaga, status yang memulakan perniagaan. Okey, jadi cara nak merekod dia, ingat balik apa prinsip dia. Okey, prinsip dia iaitu debit, aset, kredit, liability dan modal. Jadi, kita cek balik, kita cari mana ekor-ekor yang terlibat. Okey, dengan membawa masuk. Jadi, kalau selalu cikgu sebut membawa masuk ni, bawa masuk apa? Bawa masuk modal. Ingat, masuk modal. Okey, dibawa masuk apa? Okey, dibawa masuk tunai ke dalam bank. Jadi, duit tersebut akhirnya berada di mana? Okey, berada di bank. Okey, selain itu apa lagi dibawa masuk? Dibawa masuk perabot. Jadi, kamu kena pasti satu-satu. Masuk tadi ni adalah modal. Okey, bank, aset, perabot, aset. Jadi, kita susun balik. Jadi, debit, aset, kredit, liability. Dekat sini, soalan tak ada liability sebab baru mula tiada liability lagi. Jadi, dia ada modal. Jadi, kita susun balik. Okey, bank belah debit, perabot belah debit, modal belah kredit, dan kita jumlahkan dia, kita akan dapat imbang. Dan jangan lupa untuk kamu menulis tarikh ni mula-mula sekali lah. Okey, dan jangan lupa akhirnya kamu kena tulis keterangan yang ringkas, iaitu memulakan perniagaan dengan aset dan modal di atas. So, ayat ini kamu boleh ingat lah. Jadi, kalau tengok status perniagaan, memulakan perniagaan, ayat dia sama je. Okey. Seterusnya, status yang kedua iaitu meneruskan perniagaan. Jadi, kita nak tahu status meneruskan perniagaan ini, kita tengok dia bagi baki. Okey, soalan dia bentuk macam ni lah. Baki-baki berikut diambil daripada kedai
Okey, Zara pada 1 Mei. Maksudnya perniagaan ini telah lama dimulakan, bukan baru memulakan. Jadi, dia akan bagi butiran. Jadi, butiran ni banyak sikit lah berbanding baru mula tadi. Okay, jadi, kamu kena kesan 1/1 kelas akaun bagi butiran yang diberi. Okey, yang pertama inventory. Okey, inventory ni apa? Aset ke, liability ke ataupun modal? Okey, aset tunai di tangan, aset tunai di bank, aset akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar apa? Liability. Modal adalah modal equity per milik. So, you kena pasti you tulis dulu dia punya kelas akaun kat tepi-tepi dia ni dulu. Okey, lepas tu you susun balik ikut apa prinsipnya tadi? Okey, prinsipnya apa tadi? Debit, asset, kredit, liability dan modal. Okey, kita susun balik. Jadi, kita ada aset inventory, tunai dengan bank. Okey, lepas tu akaun belum bayar kredit. Jadi, kredit kita kena tulis ke tengah sedikit. Dan modal pun belah kredit. Okey, jadi kat sini nilai modal yang dia tak bagi. Okey, jadi kalau tak bagi tadi, macam mana cara nak kira? Jumlah aset. Okey, aset ni tadi kita dah jumlahkan dahulu. Okey, lepas tu kita tahu dia mesti kena imbas. Jadi siap-siap buat jumlah bagi nilai kredit. Lepas tu you tolakkanlah jumlah aset tolak liability. So, you akan dapat nilai modal. Okey, dan jangan lupa tulis tarikh ni mula-mula sekali lah. Okey, dan terakhir sekali jangan lupa tulis keterangan iaitu baki-baki pada tarikh ini. Jadi kalau soalan status dia meneruskan perniagaan, tulis saja baki-baki pada tarikh ini. So you tak payah fikirkan ayat-ayat yang lain. Okey, jadi macam mana? Boleh ke tidak boleh? Okey, ingat balik prinsip untuk merekod fungsi yang pertama, catatan pembukaan apa dia? Okey, debit aset, kredit, liability dan modal. Okey, kita pergi kepada fungsian yang kedua. Okey, ni aset tolak liability. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh soalan dalam bentuk dokumen. Tadi cikgu kata dokumen dia memo. Ni contoh memo. Okey, ada nama perniagaan kita. Okey, baki-baki. Baki-baki. Bila baki-baki ni apa status perniagaan? Okey, pandai. Status perniagaan meneruskan perniagaan. Okey, jadi apa langkah pertama? Kita kena pasti kelas akaun bagi butiran yang diberi. Jadi, inventory, apa? Aset, tunai di tangan tadi aset, tunai di bank tadi aset. Okey, akaun belum bayar. Okey, tulis kat tepi dia, liability L. Okey, modal lah. Jadi, kita susun. Mengikut prinsip dia, debit, aset, kredit, liability, modal pun kredit. Jadi, masukkan. Okey, yang aset masuk belah debit. Okey, yang liability dengan modal ni, nilainya belah kredit. Dan dia punya butiran aset, liability dan modal pada tarikh ini. Okey, you boleh guna ayat ni ataupun ayat yang tadi cikgu bagi tadi. Ikutlah mana yang kamu ingat. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada fungsi yang kedua iaitu membeli aset secara kredit. Jadi beli aset ni, okey, ABS yang ada lah, contohnya perabot, kenderaan dan banyak lagi lah. Okey, secara kredit. Kredit ni merujuk kepada hutang. Hutang tu maksudnya kalau kita beli, kita tak bayar lagi. Jadi akan wujudlah akaun belum bayar. Okey, jadi apa sumber maklumat dia iaitu okey, dokumen invoice, dan kamu kena ingat invoice yang asal. Ingat asal beli. Okey, asal beli. AB, asal beli. Okey, jadi prinsip merekod ni apa dia? Debit, aset, kredit, AB, B. Kenapa debit aset? Okey, ingat kembali. Bila kita beli aset, so aset akan bertambah. Jadi, aset bar tambah belah debit. Okey, ABB. ABB iaitu akaun belum bayar. Jadi waktu kita beli, kita belum bayar lagi. Jadi akaun belum bayar pun bertambah. Jadi akaun belum bayar liability kumpulan lih. Jadi lih tambah belah mana? Belah kredit. Ingat dia terbalik daripada kumpulan bar. Okey, kita tengok contoh-contoh dia. Okey, membeli aset secara kredit. So ingat dia punya prinsip dia apa tadi? Okey, debit aset, kredit
baby. Okey, kita tengok urus niaga. Ini urus niaga dalam bentuk ayat, dalam bentuk penyataan urus niaga. Okey, Januari 13, Ali Enterprise membeli 3 buah rak pameran bernilai 800 secara kredit daripada kedai perabot Yap Seng untuk kegunaan perniagaan restoran ini. Jadi, kita nak mereka untuk siapa? Untuk kedai perabot Yap Seng ke ataupun Ali Enterprise? So, kita nak mereka untuk Ali Enterprise. Maksudnya kita membeli. Okey, kita tengok Okey, beli apa? Beli rak pameran. Jadi rak pameran ni apa? Akaun apa yang terlibat? Okey, pandai akaun perabot. Okey, jadi mana akaun ABB-nya? Dia beli pada siapa? Kedai perabot Yap Seng. So, kedai perabot Yap Seng ni adalah ABB kita. Jadi ingat mesti ada perkataan kredit. Kalau tunai tak masuk. Tunai kita rekod kat buku tunai. Cek pun sama Okey, jadi soalan Januari 23 pula. Sebuah mesin type terpakai. Jadi mesin type ni apa? Okey, akaun mana? Perabot. Akan perabot kot. Okey, jadi dia alatan pejabat. Alat-alat yang kita gunakan untuk bekerja dekat pejabat itu adalah alatan pejabat. Okey, lepas tu mana dia punya nama ABB? Okey, perniagaan nol lidah. Dan pastikan mesti ada perkataan kredit. Okey, macam mana nak merekod tu? Okey, jadi ingat dia punya prinsip aset beladih debit, ABB belah kredit. Jadi perabot aset, so duduk beladih debit. Okey, ABB dia. Okey, senang tulis ABB. Okey, jadi kamu nampak kalau ABB tu liability duduk belah kredit. Jadi kedai perabot Yap Seng. Okey, belah kredit, kita masukkan nilai di belah kredit dan tulis dia punya keterangan yang ringkas iaitu membeli rak pameran secara kredit. So, ayat ni dapat daripada soalan. Okey. Seterusnya 23 hari bulan, alatan pejabat. Okey, dia beli mesin type tadi. So, dia aset belah debit. Akaun belum bayar perniagaan nol lidah. Okey, jadi dia adalah liability. So, liability belah kredit. Dan jangan lupa tulis keterangan iaitu membeli mesin type secara kredit. Ambil saja ayat daripada atas. So, tak payah dah salin satu ayat ni. Kita tulis dengan ringkas. Okey, so macam mana? So, cikgu harap kamu bolehlah menjawab soalan ni. Okey, seterusnya. Ini contoh dalam bentuk dokumen. Okey, jadi dokumen apa? Invoice. Dan kena tengok asal. Satu lagi cara kamu tengok. Kita ni perniagaan apa? Kedai permainan Alisha. Jadi, kedai permainan Alisha itu adalah kita. Jadi, ingat kalau asal kita di bawah. Sebab dokumen ni kita terima, bukan kita yang mengeluarkan. Okey, dan cara nak tahu sama ada dia beli barang niaga ataupun dia beli ABS, kita tengok. Okey, kita perniagaan apa? Kedai permainan. Jadi, barang niaga kita mestilah barangan permainan. Sebagai contoh apa? Kereta mainan ke? Okey, jadi dia beli apa? Tengok butiran dia. Okey, butiran dia rak pameran, meja kaunter. Adakah rak pameran dengan meja kaunter ni adalah barang permainan? Dia ke barang permainan? So, jadi ini sebenarnya adalah perabot. Jadi dia bukan beli barang niaga, dia beli aset bukan semasa. So, cara nak rekod dia. Okey, debit perabot. Jadi perabot apa aset yang dia beli perabot. Kita ambil terus nilai jumlah ini dan kreditkan apa? Okey, kreditkan nama perniagaan yang kita belilah pembekal kita. So, pembekal kita ni kat atas ni lah. Dia kedai perabot Yap Seng. Jadi, kamu ingat je, kita siapa? Kita kedai permainan Alisha. Kita takkan tulis sesekali nama kita dekat kita punya rekod. Jadi, ini dah kita. So, satu lagi siapa? Orang kat atas ni. Sebab satu dokumen ni ada 2 orang yang terlibat. Jadi, ini kita. Jangan tulis nama kita sendiri. Jadi, siapa lagi? Kedai perabot Yap Seng. Okey, ini kita. Okey, ini nilai yang kita akan rekod. Ingat, butiran asal. Ingat asal. Okey. Jadi, tips mengingatnya. Asal beli. Atas. Apa yang kat atas? Nama yang kat atas. Ni nama kat bawah, ni nama kat atas. So, ingat. As beli atap. As ni maksudnya asal. As beli atap. Asal beli
dekat atas. Atap kan duduk kat atas rumah kita kan. Jadi cikgu rasa boleh ingatlah dengan tips mengingat cikgu ni. Okey, so seterusnya kita pergi kepada fungsi ketiga. Jadi ini kita sambung nanti ya.